A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina, ini banyak kali dah kita dah belajar. Wahai orang-orang yang amanu, orang-orang yang telah beriman. Kutiba, ini pun kita dah belajar banyak kali. Dituliskan, telah diwajibkan. Akar katanya kataba. Kataba maknanya dia telah tulis. Jadi kutiba telah dituliskan, maknanya telah diwajibkan, maknanya dah di dalam bentuk yang bertulis. Ala, ke atas, kum, kamu. Alaikum maksudnya ke atas kamu. Al-kisas. Kisas ini maksudnya satu perbuatan itu yang telah dilakukan diberikan balasan yang sama. Kalau katalah orang itu membunuh, balasannya membunuh. Kalau dia memukul, balasannya pun memukul. Kalau dia mencederakan, balasannya juga mencederakan. Jadi kisas itu maksudnya atas perbuatan itu diberi balasan yang sama. Al-kisasu fi dalam hal al-katlu. Katla maknanya orang yang telah dibunuh. Okey, dari akal kata qatala. Bagaimana caranya? Al-hurru. Al-hurru ni orang yang merdeka, orang yang bebas. Bil hurri. Bi dengan al-hurri, kerana huruf jar, ra ni pun jadi hurri. Jadi merdeka dengan orang yang merdeka, atau orang yang bebas dengan orang yang bebas. Wa dan al-abdu, orang hamba sahaya. Bi dengan al-abdi, dengan orang hamba sahaya juga. Wa dan al-unsa, wanita. Bi dengan al-unsa, dengan wanita atau perempuan. Okey. Fa maka man, barang siapa. Faman maka barang siapa. Ufiya. Ufiya dari afa, itu maksudnya dimaafkan. Maka barang siapa dimaafkan, lahu. La bagi, hu-nya baginya. Baginya apa? Kemaafan tadi. Min dari akhi, saudara. Akhihi dari saudaranya. Syai'un, apa-apa pun. Syai'un daripada siapa-siapalah daripada saudaranya. Syai'un ini dalam bahasa Arab dia boleh nakrah pun boleh, atau khas pun boleh. Nakrah maksudnya boleh kepada siapa-siapa pun boleh, atau dia boleh ta'zim, mana sesuatu yang betul-betul, yang khas pun boleh. Kan, siapa-siapa saja. Fa maka ittiba'un, diikutinya, kan, maaf tadi dikatakan maaf, maka diikutinya dengan bi dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf dengan untuk diadakan kebaikan, untuk diadakan islah, untuk jadi benda tu tak berlanjutan. Nanti saya terangkan dalam penafsiran nanti insya-Allah taala. Wa dan ada'ah. Ada'un maknanya berikan atau bayar. Ini sebenarnya maksudnya di sini kita kena buat bayaran, iaitu ada diyat nanti, diyat. Itu kemudian nanti saya akan terangkan. Ilaihi, ke atasnya, bi ihsan, bi dengan ihsan, dengan kebaikan, supaya terjadi kebaikanlah dengan mengadakan bayaran tadi. Zalika, itulah, takhfifun. Takhfif maknanya yang telah diringankan, atau ni satu kemudahan yang telah disediakan. Satu kelonggaran yang telah disediakan, itu maksudnya takhfif. Zalika takhfifun min dari Rabb, Tuhan. Rabbikum, jadi Tuhan, daripada Tuhan kamu. Jadi zalika takhfifun min rabbikum, ini adalah satu kelonggaran yang telah datang daripada Tuhan kamu, atau satu keringanan yang datang daripada Tuhan kamu. Wa dengan rahmatun, dengan rahmatnya. Fa maka man, barang siapa i'tada, yang melampaui batas atau lebih-lebih, ba'da, selepas, zalika, selepas itu. Selepas semua ini, kalau mereka masih lagi melampaui batas, fa
maka lahu baginya azab alimun, azab yang pedih. Okey, saya harap tak laju sangat sebab saya rasa kita semua dah banyak perkataan yang kita dah belajar. Cuma ada beberapa saja tadi saya dah terangkan, antaranya kisas. Kisas itu maksudnya pembalasan setimpal dengan apa yang dilakukan. Kalau bunuh, pukul, cedera, macam tu, itu maksudnya kisas. Dan ada perkataan lainnya al-hurru, ini orang yang merdeka. Abdun, hamba abdi. Unsa, wanita. Okey. Lagi semua dah tahu. Adaan, ini berikan atau dibayar. Ini maksudnya nanti diat dalam tafsiran. Kita dah belajar. Takhfif maknanya kemudahan atau yang diringankan. Okey, lain semua kita dah belajar. Tada pun kita dah belajar juga sebelum ni yang melampaui. Baiklah, kita lihat dulu terjemahannya yang mudah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisasu fil qatla. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu hukum kisas bagi orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan-perempuan dengan perempuan-perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang memaafkannya bagi dari saudaranya sesuatu, siapa pun, maka dengan diikuti dengan amal yang baik, maka bayarlah atau berikanlah diat kepadanya dengan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ini adalah satu bentuk kelonggaran daripada Tuhan kamu dan serta dengan rahmatnya. Famani tada ba'da zalika, maka barang siapa yang melampaui batas selepas itu, falahu azabun alim, maka baginya ada azab yang pedih. Baiklah. Jadi kita dah belajar sebelum ini bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu apabila menghadapi kesusahan, apabila menghadapi musibah. Kemarin kita dah belajar bagaimana orang-orang yang beriman itu was-sabirina, mereka yang bersabar fil ba'sa, bila keadaan kesusahan, darra atau keadaan menderita atau macam-macam lagi. Dan hinal ba'sa, dia pun bersabar juga walaupun keadaan bagaimanapun kesusahan, sampai ada bentuk kehilangan, kerugian, sampailah ke tahap sampai dia bankrupt ke rugi pun sekalipun, dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melampaui batas dan tidak menuntut balasan. Jadi ayat ini diajarkan pula, walaupun tadi kita dah belajar dah sabar, walaupun kena bunuh pun, kena aniaya pun mereka bersabar, tapi di sini diajarkan pula untuk membuat balasan. Jadi bagaimana? Tadi yang ayat sebelum tadi itu sebenarnya untuk orang yang umum, orang yang awam, bahawa mereka semua diajarkan untuk bersabar atas segala apa-apa pun musibah yang berlaku. Sama ada peperangan ke, kemarau ke, kehilangan ke, kebakaran ke, dibunuh ke, apa semua, kita diajarkan bersabar. Tapi sampai tahap mana kita perlu bersabar? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tak boleh mendapatkan kebebasan kehidupan? Jadi maka itu ayat ini menerangkan bahawa Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia supaya dilaksanakan hukuman kisas. Ya, sebab tu dia katakan kutiba alaikumul kisas.
kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Fil qatla, dari segi pembunuhan, kes pembunuhan. Jadi ayat ini bila dikatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ini maksudnya pihak pemerintah. Jadi orang-orang yang teraniaya, dan tak kiralah siapa pun. Ini perintah ni tak kira kepada sesiapa, sama ada kafir ke, kepada orang Muslim ke, kepada orang kaya ke, kepada orang miskin ke. Jadi di mana mereka tinggal pasti ada kerajaan. Jadi kerajaan itu yang sebenarnya bertanggungjawab untuk melaksanakan hukum qisas ini. Sebagai contoh, mungkin ada satu keluarga ini yang dianiaya atau dibunuh ni keluarga miskin. Yang membunuh tu keluarga kaya, berpengaruh atau ada senjata. Jadi macam mana dia nak balas dendam? Jadi dia tak dapat nak balas dendam atas kematian saudaranya. Jadi maka itu ayat ini menunjukkan bahawa yang perlu melaksanakan qisas ini iaitu pihak yang bertanggungjawab, kerajaan ataupun law and order, itu undang-undang. Mereka yang perlu memainkan peranan untuk menjaga kestabilan, untuk menuntut keadilan bagi pihak-pihak yang teraniaya. Kalau ada siapa-siapa yang terbunuh, jadi pihak kerajaan, pihak undang-undang yang berkewajipan perlu melaksanakan ini. Okey, nanti saya akan terangkan lagi. Al-hurru bil hurri, orang-orang yang merdeka dengan yang merdeka, wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi orang-orang yang merdeka dengan orang merdeka, dengan orang hamba sahaya dengan sahaya, perempuan-perempuan dengan perempuan-perempuan. Kena qisas. Jadi ada orang mengatakan bahawa ini umat Islam meniru pelajaran orang Yahudi. Orang Yahudi sebelum ini pun diajarkan kalau kata telinga dibalas dengan telinga, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Itu pelajaran daripada Yahudi. Tapi sebenarnya kita tidak tiru pun Yahudi. Yahudi itu memang ditetapkan perlu ada balasan. Tetapi Islam walaupun ada pelajaran itu, tapi kita masih ada di sini ufiyah. Masih ada kita boleh maafkan. Okey, kita lihat ayat seterusnya. Keterangan seterusnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya daripada saudara-saudaranya atau siapa-siapa saja, kan, dengan diikuti dengan mengharapkan kebaikan, maka dia perlu membayar diat kepadanya dengan mengharapkan kebaikan. Jadi ini memang berlainan daripada pelajaran Taurat, pelajaran orang Yahudi. Mereka akan membalas. Kalau kata terjadi, mereka tetap membalas. Tetapi Islam lebih baik lagi daripada itu. Kita pun boleh membalas, tapi pada masa yang sama pun kita boleh memaafkan. Jadi persoalannya sekarang di sini, tadi kita dah katakan bahawa orang-orang beriman, orang Islam itu perlu bersabar. Kemudian diajarkan sini pelajaran qisas, perlu ambil pembalasan yang setimpal kepada orang-orang yang berlaku aniaya. Tapi ini pelajaran Islam memang kita boleh maafkan. Seseorang itu boleh maafkan. Tetapi kerajaan atau undang-undang tak boleh maafkan. Hukuman itu tetap dilaksanakan. Pihak undang-undang atau pihak hakim boleh menghormati permohonan daripada keluarga si mati tadi. Kalau keluarga si mati kata dia nak maafkan, boleh dimaafkan, tetapi pada masa yang sama pihak yang bertanggungjawab tidak boleh memaafkan penjenayah itu. Jadi mereka masih boleh meneruskan hukuman ke atas orang itu. Ini yang dimaksudkan di sini. Dan nanti ada banyak lagi sebenarnya. Kemudian kalau katalah dia dah maafkan, kemudian mereka ingin membuatkan bayaran. Katalah jangan sampai dia dihukum dibunuh, tak perlu dibunuh, tapi mereka boleh dikenakan bayaran denda. Bolehlah dikenakan bayaran denda supaya dia tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Itu pun boleh. Dalam Islam ada lagi. Jadi dua pelajaran ini melebihi
daripada pelajaran Taurat tadi atau Yahudi tadi. Yahudi semua balas dendam saja, yang setimpal seperti ini, kisas. Tapi Islam lebih lagi daripada itu, ada kisas, kemudian kita boleh maafkan juga dan kita boleh bayar denda juga. Jadi di sini ada beberapa contoh yang berlaku. Kadang-kadang hukuman bunuh ini, kalau kata seseorang dah terbunuh, dan kadang-kadang hukuman itu boleh berlangsung ke atas 6-7 orang. Sebab apa? Yang terlibat itu 6-7 orang membunuh ini. Jadi ini kejadian pernah terjadi di zaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu, berlaku di Sana'a. Dapat diketahui apabila ada seorang telah dibunuh oleh 6 orang. Bila dibicarakan, disiasat, terbukti 6 orang ini bersalah kerana membunuh. Jadi Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjatuhkan hukuman kepada 6 orang itu untuk dihukum bunuh. Bukan saja satu saja. Pelajaran di sini pun, kalau satu terbunuh, mungkin boleh 6 orang. Dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu mengatakan lagi, kalau kata terbukti satu kota terlibat dengan pembunuhan ini, aku pun boleh mengarahkan untuk satu kota dibunuh. Ini pernah terjadi. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, seperti yang saya katakan tadi, undang-undang ini tidak termaktub kepada orang Islam saja. Sama ada kepada orang Islam atau bukan Islam, atau bukan Islam kepada orang Islam. Jadi kepada semua keseluruhannya. Satu waktu seorang lelaki telah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan disabitkan dengan membunuh. Dikatakan dia telah membunuh seorang kafir. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang kafir ini dia telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Jadi bila terbukti dia bersalah membunuh orang kafir ini, Rasulullah SAW mengarahkan orang Islam itu pun dibunuh. Dan Rasulullah SAW menambah lagi, aku adalah orang yang pertama akan memegang pada janjiku. Jadi dia Rasulullah SAW, beliau SAW memegang janjinya untuk menjaga, memberi perlindungan kepada orang-orang yang bernaung di bawah bendera Islam. Tapi kalau ada sekalipun mereka bukan orang Islam, sekalipun dibunuh oleh orang Islam itu tetap saja boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Dan ini terlampau banyak kes, banyak contoh sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini yang memainkan peranan kutiba alaikumul qisas ini maksudnya kerajaan, pihak berwajib atau undang-undang yang perlu menjalankan ini. Kemudian kalau ada ahli keluarga yang mahu maafkan atau mahu didenda, itu pun boleh. Tapi pihak berwajib perlu melihat, kalau kata maaf itu baik, itu boleh dimaafkan. Dan kalau kata memberikan denda saja baik, boleh. Itu Al-Quran memberikan pelajaran ini terbuka. Setiap zaman, setiap keadaan, setiap kawasan. Mungkin setiap kawasan, setiap negara, setiap negeri mungkin berbeza. Kan? Mungkin boleh saja dimaafkan dan dia akan berubah atau diberikan bayar denda, dia boleh berubah. Dan ada setengah kawasan mungkin tak boleh kerana akan menjadi lebih teruk lagi keadaan itu. Baiklah, kita lihat keterangan yang seterusnya. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ini adalah kelonggaran yang Allah Ta'ala telah berikan dan ini adalah rahmat daripadanya. Jadi ini pelajaran kisas ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian yang memaafkan, yang memberikan diat ini pun kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan dengan rahmatnya, tapi melihat kepada kes-kes tertentu. Tidak semua kes boleh dimaafkan dan tidak semua kes boleh dibayar denda sahaja. Itu kita kena lihat, kita kena perhalusi daripada case by case lah. Sama juga dalam mahkamah dunia hari ini pun kita lihat banyak, kalau kita lihat seluruh dunia lah, hampir seluruh dunia, banyak mereka mengamalkan bahawa bunuh ini mereka dijatuhkan hukuman bunuh juga. Tapi boleh banyaklah nanti kalau siapa nak tambah, kalau siapa yang pernah bekerja sebagai hakim ke atau di pejabat hakim ke yang tahu kes pembunuhan dan bermacam-macam ini, boleh kongsikan nanti. Famani tada ba'da zalika falahu azabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya azab yang pedih. Jadi maksudnya walaupun dia dah berlaku pembunuhan tadi, kemudian kalau mungkinlah dia dimaafkan ataupun dia dah bayar denda,
Tapi selepas itu dia masih melaksanakan pembunuhan, masih lagi buat kekotoran, membuat aniaya, berlaku zalim. Jadi selepas itu ada azab lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja azim, alim pun datang padanya. Ini pun alim kita dah belajar, saya dah terangkan dahulu. Okey. Saya nak cuba habiskan ayat ini kerana berkaitan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Nanti yang di atas tadi kalau masih belum jelas boleh tanyakan nanti. Wa dan la bagi kamu, walakum dan bagi kamu, fi dalam hal al-kisas, kisas kita dah belajar tadi, balasan yang setimpal. Hayatun, ini adalah kehidupan, satu bentuk cara hidup kita. Ya ulu, wahai orang-orang albab, orang-orang yang bijaksana. La'allakum, supaya kamu, la'alla supaya kamu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Okey, lihat terjemahannya dahulu. Walakum fil kisasil walakum fil kisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu dalam hal kisas ini adalah kehidupan, wahai orang-orang yang bijaksana, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajaran kisas ini memang Allah Ta'ala yang maha bijaksana telah kurniakan kepada kita, bahawa ini adalah satu kehidupan untuk memelihara kehidupan yang harmoni. Dalam kehidupan manusia ni boleh jadi ada saja orang-orang yang melampaui batas. Ada orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi kalau mereka dah sampai ke tahap membunuh, merugikan orang, merugikan masyarakat, jadi kisas ini perlu dilaksanakan. Pelajaran untuk orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berlakar, orang-orang yang berilmu. Sebab apa? Banyak hikmahnya di sini kalau kita melakukan kisas. Kenapa? Dengan melakukan kisas ini, dikatakan sini, wahai orang-orang yang bijaksana, bahawa kita akan dapat memelihara law and order. Kita dapat memelihara keamanan. Kalau kita tak laksanakan seperti ini, kalau orang itu membunuh, kemudian dia dikenakan denda ataupun dia dikenakan penjara 4-5 tahun atau 6 tahun, kemudian dia keluar, dia boleh pergi membunuh lagi. Kerana baginya hukuman tu ringan saja. Dia boleh melepasi hukuman penjara 5 atau 6 tahun. Jadi ini pelajaran untuk orang yang berakal, orang berilmu, bahawa kisas kalau terbukti bersalah, dia mesti dihukum bunuh. Itu satu hikmah daripada pelajaran ini. Kedua, bahawa apabila ada keluarganya yang dirugikan, yang keluarganya dibunuh, jadi untuk keluarga ini, dia nakkan keadilan, dia nakkan balasan. Supaya si pembunuh tadi dapat dihukum yang setimpal. Seperti di awal tadi saya dah terangkan, mungkin yang dibunuh tu orang yang lemah, orang yang tak mampu untuk membuat balasan. Jadi pihak kerajaan, pihak berwajib yang perlu melaksanakan ini supaya pihak keluarga tadi dapat merasa terbalas. Kerugian yang terjadi tadi pada atas keluarganya itu terbela. Jadi ini pun hikmah daripada pelajaran ini, supaya memelihara perasaan keluarga yang ahli keluarganya terbunuh tadi, mereka mendapat pembelaan. Sebab apa? Dalam masyarakat Arab pada waktu itu, mereka kalau ada salah seorang ahli keluarganya yang terbunuh, mereka rasa dihina. Kalau roh itu tidak dibalas, mereka tidak dapat membalas, mereka akan rasa sangat terhina. Jadi mereka bercita-cita sentiasa memendam perasaan dendam untuk membalasnya kembali. Tapi dengan ada pelajaran ini, kalau terbukti bersalah, dapat tertangkap pembunuh itu dan dia dihukum bunuh, jadi keluarga tadi akan merasa terbela bahawa ahli keluarganya dapat mendapat keadilan dan pembunuh dapat balasan yang setimpal. Itu kedua daripada pelajarannya itu. Kemudian, supaya ketiga hikmahnya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan kita pun, kalau pelajaran ini tak ada, kita pun boleh terlibat dalam kes bunuh-membunuh ini.
Kadang-kadang orang aniaya kita, caci maki kita dan kita pun nak balas dan terjadi perkelahian, pergaduhan, akhirnya terjadi bunuh-membunuh. Tapi bila kita sedar, bila kita ingat bahawa ada pelajaran kisas, kalau kita tidak wajar, tidak ada kewajaran untuk membunuh seseorang, kita membunuh, kita akan dikenakan hukuman. Jadi pelajaran kisas ini memelihara kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa pun dari akar kata takwa, maksudnya memelihara. Kita melindung diri kita daripada keburukan. Jadi takwa ni supaya untuk memelihara kita daripada melakukan keburukan. Inilah ringkasan yang saya dapatkan pelajaran daripada pelajaran kisas kita pada hari ini. Nanti kalau ada siapa-siapa nak tanyakan soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.